Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mulakan kelas tafsir kita yang pertama. Kelas tafsir kita yang pertama untuk tahun 2021. Nama Cikgu Mahfuzatul Izyan binti Zainir. Boleh panggil Ustazah. Ustazah pun boleh, Cikgu pun boleh. Ustazah Mahfuzatul Izyan binti Zainir. Sepanjang 2021 ni, insya-Allah Ustazah akan mengajar kamu subjek tafsir untuk tahun 5. Jadi hari ni kita akan tengok macam mana kamu akan belajar subjek tafsir secara atas talian dari rumah. Sebelum kita teruskan, kita nak tengok apakah adab untuk kamu menuntut ilmu yang penting. Ini menurut Imam Ghazali. Yang pertama, dalam adab menuntut ilmu, kamu mestilah bersuci. Bersuci maksudnya kalau boleh berwuduk, sebab kita nak menerima ilmu kan. Dalam masa yang sama, kamu perlulah berada dalam keadaan bersih dan kamu perlulah berpakaian menutup aurat. Yang perempuan, pastikan kamu bertudung terlebih dahulu sebelum kamu buka kamera. Yang lelaki, pastikan kamu punya pakaian tu menutuplah kamu punya pusat hingga lutut tu. Kedudukan kamera kamu kena pastikan. Dan juga kamu kena pastikan orang sekeliling kamu. Orang depan kamu, orang belakang kamu. Takut-takut nanti ada yang tidak menutup aurat, kemudian termasuk di dalam kamera kamu kan. Kesian dia. Seterusnya, antara adab menuntut ilmu yang kedua ialah kamu mestilah ada niat ataupun ada sifat rendah hati. Walaupun kamu ada ilmu, mungkin perkongsian yang cikgu buat, mungkin kamu rasa benda yang mudah. Tapi sebenarnya itu adalah kemungkinan satu tambahan ilmu yang baru buat kamu. Walaupun kamu ada ilmu setinggi mana sekalipun, pastikan kamu masih ada sifat rendah hati. Seterusnya, adab menuntut ilmu, kamu perlulah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk belajar. Kamu kena siap sedia. Siap sedia awal, mesti ada buku, mesti ada alat tulis, mesti duduk dalam keadaan yang betul. Mesti bersungguh-sungguh. Barulah ilmu tu nak datang pada kamu. Kalau tak, nanti ibaratnya kamu pun tak minat nak belajar, macam mana lagi ilmu tu nak datang kan. Macam itulah. Seterusnya, hindarkan perselisihan. Hindarkan perselisihan ni maksudnya kalau ada salah faham ataupun kalau ada persoalan, tanya dengan beradab kepada guru. Seterusnya, kamu kena ada niat untuk belajar hingga faham. Dah ada niat bersungguh-sungguh tadi, dalam masa yang sama kamu kena belajar sampai faham. Barulah ilmu tu dikatakan sebagai cahaya. Barulah dia boleh masuk ke dalam kamu punya fikiran dan juga kamu punya hati kan. Seterusnya, antara buku yang kita akan guna ialah buku pertama, buku tafsir YTP. Dan seterusnya buku tulis. Ini adalah contoh. Yang kuning ni. Ini ialah buku tafsir YTP. Tahun 5. Dan juga cikgu nak kamu sediakan buku tulis. Buku tulis nombor 4. Tuliskan nama kamu, tuliskan subjek, tuliskan nama cikgu Mahfuzatul Izyan. Seterusnya, kita nak tengok antara isi kandungan surah ataupun apakah surah yang akan kamu belajar sepanjang tahun 2021 bila kamu belajar bersama cikgu. Yang pertama, ada surah Al-Adiyat, seterusnya Az-Zazalah, Al-Bayyinah, Al-Qadr, Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Lail dan Asy-Syams. Ada 10 surah yang akan kamu belajar. Ini adalah contoh buku.
Okey, buku tadi tu, buku yang cikgu tunjuk tadi tu, okey, ini ialah isi kandungannya. Okey, ada surah Al-Adiyat sampai surah terakhir, iaitu surah Asy-Syams. Okey, antara objektif untuk subjek tafsir ni ataupun apakah perkara penting yang perlu kamu tahu ketika kamu belajar subjek tafsir. Okey, yang pertama, kamu akan mengetahui tentang pengenalan bagi setiap surah yang akan kamu belajar. Okey, dalam pengenalan surah tu ada 3 perkara penting. Yang pertama, maksud nama surah. Yang kedua, bilangan ayat. Dan yang ketiga, tempat turun surah. Okey, 3-3 ini ialah pengenalan surah. Okey, seterusnya kamu akan belajar maksud ayat tertentu. Okey, maksud ayat bagi setiap satu ayat di dalam setiap surah. Okey, seterusnya kamu akan belajar tentang tafsir ringkas surah yang kamu belajar. Kamu juga akan belajar pengajaran surah tersebut dan sedikit sebanyak kamu akan memahami apakah yang ada di dalam surah tersebut. Okey, seterusnya, selepas kita belajar, kamu akan memahami dan kamu akan mula kenal apakah maklumat yang ada di dalam surah. Kita akan buat pentaksiran dan penilaian melalui latihan dan soalan kuis. Okey, latihan tu bergantunglah sama ada latihan tu diambil dari buku YTP ataupun cikgu akan buat secara menggunakan Google Form. Okey, soalan kuis tu boleh jadi secara quizzes, okey, ataupun online lah. Okey, seterusnya, ini adalah contoh soalan di dalam buku YTP tersebut. Okey, seterusnya, apakah aktiviti yang akan kita buat bersama di atas talian ataupun dalam Google Meet tu? Okey, macam biasalah, cikgu akan terangkan subjek-subjek pertama ataupun cikgu akan terangkan subtopik. Okey, lepas tu kita akan baca bersama-sama surah tersebut dan kemudian kita akan mula menghafal. Okey, lepas tu kita akan memahami surah tu bersama. Okey, dah bersedia nak belajar? Okey, mari kita tengok. Okey, apakah pelajaran pertama kita pada hari ini? Okey, pelajaran pertama kita pada hari ini, kita akan melihat surah Al-Adiyat. Okey, surah Al-Adiyat. Okey, kita baca sama-sama. Surah Al-Adiyat bermaksud kuda perang yang berlari kencang. Okey, mempunyai 1 hingga 11 ayat. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Okey, seterusnya. Okey, dalam surah Al-Adiyat kita akan belajar untuk menulis 3 pengenalan surah. Okey, macam cikgu cakap tadi, maksud nama surah Al-Adiyat, berapakah bilangan ayat surah Al-Adiyat dan di manakah turunnya surah Al-Adiyat. Dan seterusnya kita akan tengok maksud ayat satu persatu. Okey, ini ialah pengenalan surah untuk surah Al-Adiyat. Apakah maksud nama surah? Okey, maksud nama surah Al-Adiyat ialah kuda perang yang berlari pantas termengah-mengah. Okey, berapakah bilangan ayat surah Al-Adiyat? Ada 11. Di manakah tempat turun surah Al-Adiyat? Di Mekah. Okey, seterusnya. Ini ialah contoh maksud ayat surah Al-Adiyat. Okey. Kita tengok hari ini ayat pertama sehingga ayat kelima. Okey. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Apakah maksud ayat pertama? Demi kuda perang yang berlari pantas termengah-mengah. Fal-muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api
dengan pukulan kakinya. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, maka ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Okey, jadi ini yang kita akan tengok pada hari ini, ayat pertama sehingga ayat kelima. Okey, ini adalah ringkasan lah. Okey, cikgu dah potong ayat ke-6 sampai 11. Ini ialah ayat pertama sehingga ayat kelima. Okey, apabila kita tengok balik, okey, dalam tafsir kita bukan setakat sahaja ingin mengetahui apakah maksud ayat satu persatu, kita juga ingin memahami apakah makna sebenar ataupun apakah yang cuba Allah sampaikan kepada kita sebagai manusia melalui surah-surah yang diturunkan. Okey, seperti contoh surah Al-Adiyat, kalau kita tengok ayat pertama sehingga ayat kelima, okey, ayat pertama sehingga ayat kelima ini menceritakan tentang sifat-sifat kuda. Bagaimanakah kuda itu bertindak, okey, ketika dalam keadaan perang. Okey, yang pertama Allah menunjukkan pergerakan kuda perang yang mana dia berlari sangat pantas sehingga kepantasan itu mencetuskan api daripada kaki dia yang terkena tanah ataupun terkena pasir tadi. Kenapa berlakunya keadaan kuda seperti itu? Kerana kuda itu ingin menyerang dengan tiba-tiba. Dia ingin menyerang musuh pada waktu subuh dengan tiba-tiba. Sebab kita tahu musuh pada waktu malam itu ialah waktu mereka berehat, kan? Jadi ketika itulah, okay, kuda-kuda ini tadi menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh. Jika kita lihat penggunaan perkataan, penggunaan kalimah, okay, penggunaan kalimah yang Allah guna sangat cantik, okay? Dan kuda menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh. Okay, seterusnya, apabila dia nak menyerang, maksudnya kuda itu berhentilah. Selepas berlari dia akan berhenti, kan? Dan ketika berhenti, Allah menggunakan perumpamaan, iaitu Allah menunjukkan keadaan yang berlaku ketika kuda itu berhenti daripada berlari dengan kencang dengan menggunakan ayat, maka ia menerbangkan debu. Sangat cantik penggunaan kalimah Allah. Okay, Allah tak kata dengan terus terang, Allah kata maka kuda itu berhenti untuk menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Tidak. Tapi Allah menggunakan ayat, maka ia menerbangkan debu dan menunjukkan bahawa kuda itu baru berhenti. Ibaratnya kalau kuda itu berlari, kan, dan kuda itu berhenti. Okey, seterusnya, dan Allah tutup ayat menceritakan tentang kuda ni dengan ayat, dan ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Okey, ini ialah bagaimana sifat dan ciri seekor kuda itu ketika berada di dalam strategi untuk berperang. Okay, jadi seperti inilah juga, okay, Allah ingin membuat perumpamaan. Manusia itu jika ingin menjadi tentera, jadilah seperti sifat kuda yang tangkas dan berani. Okay, itu adalah antara serba sedikit pemahaman, okay, ataupun serba sedikit makluman yang kita perlu ambil iktibar daripada ayat 1 sehingga 5 surah Al-Adiyat. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan aktiviti ataupun latihan. Okey, latihannya ialah kamu diberi tugasan untuk menulis ayat 1 sehingga 5 beserta maksud. Okey, ayat pertama, okey, buka buku tulis kamu. Okey, mula dengan bahagian belakang. Lepas kamu tulis hari dan tarikh. Okey, kamu tulis surah, tajuk dia ialah surah Al-Adiyat. Kemudian di bawah tu kamu tulis nombor 1 ayat pertama surah Al-Adiyat, iaitu wal adiyati dhabha. Kemudian bawah ayat tadi kamu tuliskan maksud untuk surah Al-Adiyat yang pertama. Selang satu tulis ayat kedua dan maksud sehingga ayat kelima. Okey, seterusnya kamu ditugaskan untuk menghafaz ayat 1 maksud, ayat 2 maksud sehingga ayat kelima beserta maksud. Okey, kamu diberikan masa sehingga hari Ahad untuk menghafal. Okey, cikgu akan letakkan grup WhatsApp khas untuk kamu menghantar hafazan kamu. Okey, jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita, okey, berkenaan surah Al-Adiyat, iaitu tajuk yang pertama. Kita akan jumpa dalam 2 minggu lagi, okay, untuk teruskan dengan ayat 6 sehingga ayat 11.
Assalamualaikum.